Ain. Khabar semua, Alhamdulillah kita dapat bersama ya sekali lagi. Oh tu dia Syifa dah ada dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, sihat. Khabar Syifa? Sihat ya? Okey, Dr. Han dah mengalu-alukan lah kita punya tetamu semua yang ada ni. Dan nak ucap selamat tahun baru lah kat Syifa juga ya, 2022. Macam sekejap Betul. je 2021 tu kan ya. Jadi itulah, dan Alhamdulillah kita boleh sambung lagi kita punya pillow talk ni. Bila cakap pillow talk tu agaknya doktor ingatlah ngantuk, mata dah ngantuk kan, tapi untuk kami di sini lah, tapi untuk Syifa Alhamdulillah. Kejap Syifa ya, Dr. Han nak kasih. Okay. Baik, so Alhamdulillah, Syifa apa sihat. khabar di Cuaca sana, dekat cuaca macam sini mana? makin lama makin sejuk lah. Januari ya. Lepas tu Makin sejuk kan? Syifa pun baru recover. Alhamdulillah nasib baik okey untuk hari ni. Booster vaksin hari Jumaat. Okay, bila ambilnya? Ah. Okay, ni memang tengah orang kata Dr. Han punya pengalaman booster macam yang vaksin 2 tu, Alhamdulillah tak berapa terasa sangat. Yang booster tu dia rasa light-headed, tapi tak tumbang jugalah, tapi memang mungkin Betul. badan kita dia memang respon betul-betul kan. So itulah, kita tahun 2021 ni tentang vaksin, tentang booster. Dan Dr. Han punya surah pagi tadi ni bincang tentang apa agaknya, the one or two words yang describe 2021. Okay. And then apa yang kita nak, 2022 nanti apa punya kiranya buzzwordnya lah. Jadi macam-macam lah Dr. Han tengok. But itulah hari ni agaknya kita kaitkan dengan tajuk yang sangat penting untuk kita bincang di awal permulaan tahun tu. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ni dianya lebih bermakna dalam konteks kita punya perancangan, kita punya mungkin yelah kalau kata perancangan tu tak menjadi ke, tapi kita duk tally je dengan apa juga yang perancangan kita untuk mencari ridha Allah tu. Itu yang paling penting sekali kan. Okay. Alright. Ni siapa ni Dr. Han tengok ramai ni dah ya. Alhamdulillah. Ni rasa Dr. Han ni kawan-kawan Syifa lah ni kan. Pasalnya Dr. Han dekat dalam apa? Dalam Instagram ni tak berapa kerap sangat. Mungkin generasi Dr. Han ni Facebook lah kan. Okay. Tak apa, Alhamdulillah, terima kasih. Boleh lagi bagi tahu kat kawan-kawan kita baru nak start. Macam selalulah Syifa, mungkin Syifa nak tanya Dr. Han. Tajuknya adalah self awareness ataupun kita katakan sebagai kesedaran kendiri ya. Mana diri tu memang selalu kita kata self tu mandirilah, tapi dalam kosakata bahasa Melayu dia ada kendiri kat situ ya. Jadi there is more of self. So apa dia Syifa? Assalamualaikum semua. So apa ni, Alhamdulillah, self awareness ni tajuk dia rentetan daripada topik-topik kita sebelum ni kan, yang kita sembang tanya dengan Dr. Ha. Dan actually bila kita discuss about all this topic, sebenarnya benda yang paling penting adalah untuk kita aware tentang diri kita, nak faham ataupun macam Dr. cakap tadi kan, untuk kiranya to know ourselves macam tu. Macam ya, itu yang Syifa faham lah. To self aware ni adalah untuk mengenali diri kan. So kalau kita tak kenal diri kita tu yang muncul lah all the quarter life crisis, mid life crisis tu kan. Tapi apa ni, kita dalam kita hidup ni, macam ni kita nak tahu kita ni dah betul-betul kenal diri kita ke, ataupun itu dulu. Okay. Baik. So Dr. Han rasa terima kasih Syifa dan semua kawan-kawan yang ada ni, anak-anak Dr. Han. Tahun ni 2022 ni Dr. Han ada satu keazaman untuk reach out to as many Gen Zs as possible. Maknanya di mana Gen Z ada, Dr. Han
kena reach out lah. Dan Dr. Han nak ucap terima kasih pada Syifa kerana sudi lah ya nak berkolaborasi dengan Dr. Han ni. Kalau tak nanti Dr. Han mungkin syok-syok sendiri je lah kan. Tapi bila Syifa kata okey sudi nak teruskan lagi dan tajuknya tu Dr. Han leave it to Syifa lah, dan Syifa pun dapat feedback daripada kawan-kawan. Jadi tajuk ni sebenarnya tentang self-awareness ni memang soalan Syifa tadi tu. Macam mana kita nak tahu yang kita sebenarnya dah kenal diri kita ni. Jadi soalan tu tak ramai tau budak bayi-bayi Syifa ni nak tanya. So tabik dululah, salute dulu bagi mereka yang nak bertanya ni, kerana itu satu tanda kematangan. You know, wanting to know yourself is actually pada Dr. Han lah satu langkah permulaan untuk mencari wisdom, kebijaksanaan. Sebab Socrates dia kan dia selalu katakan know thyself. Jadi maknanya penting untuk kita kenal siapa diri kita dulu. Okay? Jadi sebelum tu Dr. Han nak share satu artikel daripada buku, daripada majalah ni ya, majalah New Scientist punya ni. Dr. Han beli masa kat UK 2019 dululah last kali Dr. Han sebelum COVID tu kan. Dr. Han balik masa tu Dr. Han dengar pasal the novel virus ni masa dekat UK. Dr. Han dah baca tentang tu lah kan. So dalam kat sini ada satu artikel tu, dia banyak artikel untuk this collection of being human. Dr. Han suka sangat about being human. Everything lah about us kan. And as seorang doktor kan, rasanya information yang Dr. Han dapat daripada sini macam lagi banyak daripada yang Dr. Han belajar the whole of my career macam tu tau. Ada satu artikel tu dia kata the why of me. Tu ya. The why of me. Yang kat sini ni adalah tentang self-awareness. Maknanya dia tanya soalan, sejak bila agaknya kita ni tahu bila kita tengok dalam cermin tu, itu kita. Tak macam sekarang ni Dr. Han nampak muka Dr. Han dalam kamera tu, itu Dr. Han. Tapi yang sebelah tu bukan Dr. Han. Tapi Syifa pula, Syifa tengok yang muka Syifa tu Syifa. And then yang sebelah lagi tu bukan Syifa kan. Jadi bila kita tahu tu, okay. So bila kita tengok, maknanya kita akan, kalau tengok kajian ni, dia akan buat eksperimen dengan mirror, dengan cermin. You nampak reflection you dalam cermin tu. Dikatakan bahawa manusia ni, dan juga kalau haiwan yang aware tentang diri dia tu, maknanya dia tengok cermin tu, dia tengok dan dia interact dengan cermin tu kan. Maknanya macam dia tahu tu dia sebenarnya adalah haiwan yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Maknanya biasa-biasa tak kenal lah, yang tak boleh. So antaranya macam orangutan, macam so this primate, dan cara dia tu dia macam muka tu dia calitkan dye yang tak berbau pun. Lepas tu bila katalah haiwan-haiwan yang otaknya agak rendah tu dia tak buat apa pun. Tapi kalau misalnya orangutan ke tu nanti dia pegang-pegang tempat tu. Kan? Dan juga dia ada nampak macam certain animals, burung pun ya. Burung dia macam kadang dia groom diri dia tengok permukaan air tu, lepas tu dia groom. So itu pun macam ada awareness juga. Bagi manusia, kalau kita tengok budak seawal mungkin 7 bulan, 6 bulan, dia dah boleh tengok cermin, lepas tu nanti senyum, lepas tu dia tahu yang itu dia. Tapi sebenarnya dia tak ingat. Yang dia paling ingat masa lepas 3 tahun ke atas. Kita punya memory kan, Syifa, kalau misalnya macam Dr. Han 56 tahun tapi memory Dr. Han 53 tahun saja, sebab 3 tahun pertama tu tak tahu apa pun. Maknanya mula 3 tahun tu baru kita tahu, dan masa itulah konsep kendiri tu, self tu akan macam kita mula kenal yang itu kita. Okay. So itu sangat interesting pada pandangan Dr. Han, sebab kalau dan disebabkan oleh terlalu common agaknya kita jarang bincang tentang tu. Macam itu kita lah kan, nak buat macam mana pula lagi. Dan yang kita bimbang ni tadi Syifa, kalau kita tak kenal diri kita, maka kita mulalah yang melihat ke dalam cermin tu dan tak suka pun apa yang kita tengok. Dah start lah mental health issue pula. Kan kenapa lah saya ni kan tak cantik macam orang lain, kenapa hidung saya macam ni, kan mata saya macam ni, begitu kan. Dan mungkin itu bila dia hanya mengenalkan diri dia hanya secara luaran itu saja. Maknanya yang apa yang nampak kat cermin tu saja. Tapi sebenarnya kalau dia tahu diri dia tu, yang Socrates kata know thyself, maknanya you kena tengok, kena tahu, bukan hanya nampak kat cermin tu aja.
tapi juga sebenarnya kita kena kenal siapa kita sebenarnya. Okay, sebelum Dr. Har nak bagi Syifa bagi tahu lagi tentang nak tanya lagi tentang self awareness ni, Dr. Har nak mungkin ada orang dah dengar tentang Johari window. Johari. Kita ingat dia ni bahasa Melayu tau. Johari, nama Jo tu. Tapi sebenarnya 1955 dulu ada dua orang psikologis ni, Joseph Land dengan Harry Ingram kan macam tu nama dia. Ingram kan macam tu nama dia. Tetapi dipendekkan jadi Joseph tu Joe, and then Harry, I dia tu surname dia jadi Johari. Tapi dia tak tahulah yang bahasa Melayu kita ada selalu nama orang panggil Johari. Jadi kita ni duk matilah, siapalah Cik Johari yang buat this window ni kan. That actually two scientists lah, Joseph and Harry ni jadi dia buat satu macam empat segi, ada 4 kuadran. Dan kuadran tu dipanggil sebagai window lah, tingkap tadi tu. Okay. So bayangkan kalau misalnya, dan selalunya kalau kita ada 4 kuadran tu selalu kita akan aksis paksi menegak dan paksi mendatar. Horizontal axis, kita punya axis X, dan kita punya vertical axis Y. Jadi bayangkan yang vertical axis ni adalah apa yang orang tahu. Apa yang orang tahu, dan yang horizontal axis ni adalah apa yang yang vertical axis ni adalah apa yang kita tahu. Yang horizontal axis ni apa yang orang lain tahu. Okay, alright. Kuadran yang pertama, kalau katalah Dr. Har bagikan A, B, C dan D. Kuadran tu, okay. Kuadran yang pertama ni adalah apabila kita tahu sesuatu tentang diri kita tu, dan orang lain pun tahu tentang self tadi tu, konsep self tadi. So kuadran ni adalah kuadran self awareness sebenarnya. So tingkap yang tu, kuadran yang tu adalah dipanggil open quadrant, open self. Kita orang tahu semuanya. Kan, apa yang kita tahu orang pun tahu. Okay. Yang di bawah dia tu adalah kuadran yang kita saja yang tahu tapi orang lain tak tahu. Jadi ini yang dipanggil sebagai hidden self. Yang ini kita orang tak tahu, yang ini aib kita lah kan, tapi kita sendiri tahu. Okay. Ada satu lagi tu adalah di mana orang tahu tentang kita tapi kita tak tahu. Yang ini dipanggil sebagai the blind self. Ini orang kata blind spot. This is my blind spot. Kita ni tak tahu pun tapi orang nampak semua yang tu. So kita ada blind spot, dan of course yang satu lagi tu orang tak tahu, kita pun tak tahu. This is the unknown self. Yang ni wallahu a'lam bisawab. Allah je yang tahu yang ni. Okay. Jadinya bila kita ni orang yang banyak macam Syifa nak mula mencari tentang diri. So kan tingkap jauhari yang terbuka tadi tu makin lama makin besar. Dan dia akan mengurangkan pula tingkap yang blind spot tadilah, blind self tu. Hampir mustahil lah tingkap tu hilang terus. Kita ni akan sentiasa ada blind spot. Tapi cumanya ada orang blind spot dia besar sangat. Jadi dia tahu diri dia sikit aja. Tentang diri dia tu dia rasa sikit saja yang dia tahu. Banyak tu dia tak tahu. Dan juga dalam konteks ini juga, kalau misalnya kita ni jenis yang bagi tahu kat semua orang lah apa yang kita ada, maka kita punya hidden self tu pun mengurang lah. Dan ini kalau dalam konteks dinamik, kita akan lebih terbuka dengan orang yang kita ada kepercayaan pada dia. Kan? Jadi kat situ tu kita mula orang kata curhat lah dengan, tak semua orang tahu Syifa, sebabnya kita ada rasa vulnerable, kita ada rasa macam malu, embarrassed kalau ada orang tahu tentang aib kita kan. Tetapi ada perkara-perkara yang kita kongsikan dengan orang lain yang kita tahu orang tu akan simpan rahsia kita. Jadi di situ jugalah sebenarnya dia bergantung kepada trust kita dan orang yang ada di sekeliling kita jugalah. Ini intro je, Dr. Har tak ada nak apa orang kata explain Johari window ni, tidak. Tapi maknanya these are the areas lah yang kita kena explore lagi. Cumanya, okay, this is my second, apa orang kata, mungkin Syifa pun, Syifa ni Dr. Har
perasan soalan sangat cerdik ya, sangat orang kata Dr. Haba kena baca banyak buku dulu sebelum pergi pillow talk ni. Jadi mungkin the next one is like bagaimana kita nak jadi lebih aware tentang diri kita ni. Dan selalunya dia ada pada muhasabah diri. That is actually the keyword. Dalam antara kita ni sebenarnya sifat kita kurang muhasabah diri kita. Maka dengan tu, tapi sebab apa? Sebab kita banyak muhasabah orang. Orang lain kita hisap habis-habis lah ya. Tapi muhasabah diri tu kita tak nak sebab it's painful. Muhasabah diri adalah a very bitter pill to swallow. Kita ingat kita bagus kan, tu rupa tak apa-apa bagus lah sebenarnya. Tu yang kalau boleh tak nak muhasabah diri sendiri. Tapi kalau itu berlaku, maka tingkap johari kita tentang diri kita tu jadi kecil lah. Orang lain nampak banyak pasal kita tahu, tapi kita tak nak muhasabah diri dan tak nak dengan muhasabah orang lain, alamatnya itu yang buatkan kehidupan kita mungkin tidak mencapai potensi yang sepatutnya. Okey, silakan teruskan. Bila kita dah tahu dah tadi kan, 3 benda yang Dr. Ha cakap tadi, Dr. Ha sharekan open self, blind spot and hidden self tadi kan. Dan Dr. Ha ada sentuhkan juga pasal muhasabah diri untuk kita, kiranya muhasabah ni actually akan membuatkan kita lebih mengenali diri kan. Tapi macam Syifa, mungkin Syifa family dengan konsep muhasabah. Okey. Ya. Baik. Okay, thanks. Dia sebenarnya muhasabah diri ni sebahagian daripada penerimaan diri kita sendiri. Okay, so I'm actually put in self-acceptance. Sebab being aware je about yourself doesn't mean anything until you reach either you want to accept yourself or you want to hate yourself. You know? Dia bercabang kat situ. Okay. So oleh sebab tu, antara soalan-soalan soul searching kita kata kan, 6 selalunya Dr. Har kata, soalan yang mesti akan, the next step when you are aware of who is that person staring at you in the mirror, kan, you tanya 6 soalan ni. Ada orang kata soalan ni adalah soalan spiritual. I don't quite think it is really spiritual, tapi sebenarnya dia adalah satu soalan yang fitrah. Kita akan tanyakan soalan ni. In fact, kalau nak tengokkan dari sudut development, soalan ni sangat mendesak, sangat banyak kita, dia sebenarnya orang kata timbul di kepala kita ni terutamanya ketika kita sudah mencapai usia baligh. This is actually kalau untuk budak perempuan mungkin 11, 12 tu dah mula dah sebenarnya. Dan juga budak lelaki mungkin lambat sikit, tapi this is perubahan yang related dengan baligh, tapi selalu kita sebut tentang perubahan fizikal aja. Tapi yang ni sangat penting sebenarnya. It is actually trying to self awareness ni. Dia mula bertanya satu soalan, siapa saya? Who am I? Kan? Siapa tu? Siapa saya ni? Okay. And then keduanya, siapa ciptakan saya? Kan dia? Ada tak pencipta atau tidak? Masa ni lah mula berfikir, ada Tuhan ke tidak ni? Dari mula dia start berfikir. Ketiga, dia akan tanya dari mana saya datang? Di mana saya sebelum saya sampai kat atas muka bumi ni? What explain my existence tu kan? Dari mana datangnya saya tu? Okay? Soalan yang keempat adalah, apakah objektif dan purpose saya diciptakan atas muka bumi ni? Kan? Okay. Dan yang kelima, tadi tu sama juga purpose, tapi this one is more specific. What is the specific task and assignment yang saya, Halina Haliza Siraj ataupun Syifa Rosman ni kena buat? Tak ada orang lain boleh buat. I have found my designated assignment ni. Jadi kalau Dr. Har tak ada, Kak Syifa Ahana tu tak ada. And then my anak-anak yang lain, Syamil dengan Dina pun tak ada, because
half of the DNA comes from me. So that is one of the, maknanya kalau kita tak ada, mungkin yang lain tu tak ada pula. Jadi so that is actually soalan yang kelima. Dan yang keenam, ke mana saya pergi selepas saya mati? Sebab kita tengok every day ada orang mati, tak kira dia orang tua macam dekat 100 tahun ke, ataupun mungkin dalam rahim lagi dah Allah ambil nyawa dia. Jadi you keep on asking, I will die, but what will happen and where will I go after I die? 6 soalan ni malangnya Syifa, bagi orang yang sudah lahir saja dah ada agama, dah ada kepercayaan, dia dah soalan 6 ni dah dijawab dah. Dia tak payah mencari. Dekat tadika pun kita dah diajar nasyid yang itu, masuk sekolah agama, masuk sekolah rendah pun kebetulan sekolah agama pula petang dia. Masuk sekolah menengah ketika nak balik tu pun tak payah tanya, semua dah ada dah jawapan. Malahan kalau kita tanya mak ayah kita, cikgu kita, ustazah kita nak susah hati, ni nak murtad ke apa ni hampir tanya balik soalan ni. Kan? Jadi oleh sebab tu orang macam kita ni, kita jarang buat soul searching. Di mana dengan mungkin rakan-rakan kita yang went through a lot of trouble just to get all these answers and finally berjumpa dengan hidayah Allah dan revert balik kepada agama fitrah ni. That's why diorang pegang betul-betul tau, sebab they actually went for this soul searching. Daripada self-awareness tadi, dia mula bertanya. Tapi kalau tak bertanya, memang hawa biru lah. Jawapan dia tu memang tak jumpa. Jadi selepas kita bertanya tentang ini, secara automatik kita akan pergi kepada yang Dr. Ha katakan sebagai segitiga self-acceptance. Maknanya kalau nak dapatkan self-acceptance, sebab yang ini penting ni. Lepas self-acceptance tu nanti baru kita ada self-appreciation and self-love. Bila dah kita kata I'm enough tu, barulah kita boleh ada rasa menghargai diri, sayangkan diri ni, tak nak diri ni masuk neraka, tak nak diri ni ada apa-apa saja yang memudaratkan diri ni. So segitiga self-acceptance ni dimulakan dengan self-reflection. Maknanya mesti nak tak nak mesti ada self-reflection. Bila ada self-reflection, Syifa, kita dapat tahu kita ada strength. Dan kita ada weaknesses juga kan. Tadi tu know thyself tadi. So dengan strength kita lihat inilah sebenarnya potensi kita. Di sini kita boleh gilap. Macam mana kita nak menggilap ini? Mesti ada self-regulation atau self-discipline. Betul kan? Mesti ada. Tapi kalau kita melihat kekurangan, kelemahan dan juga kesalahan kita, kita kena buat koreksi. Self-correction pula. So dengan ada 3 segi ni, self muhasabah tadi, self reflection, dia akan dia jadi macam 3 segi macam tu, dia ada tiga benda tu, self reflection, self correction and self regulation. Dan hasil daripada ni berlakulah terhasillah self acceptance. So actually kan Syifa, tajuk malam ni sangat penting kerana you should come to self acceptance. Sebab kalau tak, what will happen kalau misalnya you tak tanya soalan-soalan tadi? You tak tahu siapa cipta you. Adalah soalan tu tapi you tak tepi je ataupun tahulah soalan ni, so you tak explore. Unfortunately, dia tidak akan dapat self-acceptance tau. Dia pergi kat satu tempat lain di mana dia mula melihat di sekeliling dia siapa benchmark dia. Faham tak sebab dia tak kenal siapa diri dia kan. Kalau misalnya dia kenal diri dia, dia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah abdi pada Allah. Itu sendiri dah boleh crystallize your self-acceptance. Who are you? Saya hamba kepada Allah. Everything must be Allah rida dulu, baru saya boleh buat benda-benda tu. Kalau benda yang Allah tak bagi, saya tak boleh buat. Sebab apa? Sebab benda yang Allah suruh tu adalah benda yang baik untuk saya. Betul kan Syifa? Benda yang Allah suruh tu bukannya untuk Allah, dia untuk kita. Dan benda yang Allah larang tu adalah untuk kebaikan kita juga. Allah tahu kita kalau buat yang ni merosakkan kita. Tapi kita hanya boleh terima tu Syifa bila you dah terima hakikat that you adalah hamba kepada Allah. So that, maknanya iman tu adalah kunci yang paling besar untuk membuka kepada self-awareness yang menghala kepada self-acceptance, menghala kepada self-appreciation. So dia pergi that side. Tapi kalau tidak,
pintu tu tak terbuka, maka kita mulalah mencari-cari, oh saya nak jadi macam dia tu lah, dia tu cantik, popular, dia tu ni cantik, dia tu, kita ada standard lah kan, sama ada macam Kim Kardashian ke ataupun mungkin macam Barbie doll ke. So bila macam tu, kita punya benchmark macam tu, dia hanya boleh dichotomize kepada dua pula lagi. Sama ada kita tengok semua standard yang ada ni tak ada kat kita. Itu memang sifat manusia. Saya tak cantik, saya tak pandai, kulit saya tak putih, hidung saya tak mancung, saya tak kurus. Semua tu. So akhirnya menyebabkan self-hate, self-hatred, self-loathing dan akhirnya self-destruction. Ambil dadah, ambil arak, all those things lah yang nak buatkan kita, hate him or herself so much that kalau dia katakan, what, you hate me? Don't worry, I hate me. I hate me myself lah kan. Jadinya yang itu tu sampai mungkin na'udzubillah akhirnya memang dia kill diri dia sendirilah dia kan. Tapi kalau tak ke situ pula, dia pergi satu lagi tempat. Dia tengok kan Syifa, I cantik, I kaya, semua I ada lah. I ni macam ada Midas touch. Apa yang pegang je semua menjadi kan. There must be something special about me. Dah jadi self-worship pula. Bila self-worship, yes, thank you Syifa. So, dia jadi, self-inflation, dia inflate diri dia. And dia jadi takjub, ujub. Ni, kat sini ni. Penyakit hati juga ni. Dan akhirnya, dia menjadi narcissist dan orang narcissist ni dia bukan destroy diri dia, destroy orang lain. Tapi actually both of them come from the same ni. Actually narcissist ni very low self esteem juga sebenarnya. Sebabnya without you knowing yourself, tanpa muhasabah diri, kita jadi very unrealistic about yourself. And that is all coming out from your fixed mindset and very low self esteem. And the fact that kita tak dapat nak terima kekurangan kita, oleh sebab tu kita macam make believe that we are really not like that, ataupun kita percaya sangat sampai it destroy us juga. Jadi pada Dr. Har kan, this understanding to me is so vital untuk generasi Syifa. Sebab Dr. Har rasa ramai antara kita actually kan without self-reflection tadi, kita pergi kat the other side tadi tu lah. Kan? And kat situlah banyak masalah mental health kita. Wallahualam. Silakan teruskan Syifa kalau ada soalan lain. Generasi sekarang ni Syifa rasa memang betul. Sebab Syifa rasa dulu waktu masih sekolah, kiranya zaman dahulu tu, bila kita kata pasal muhasabah diri is a very well, it's kind of simple during that time. Tapi dengan sekarang, untuk kita lebih memahami muhasabah diri tu, self-reflection, it takes us, macam take us back. Sebab, mungkin juga sebab kita dah tempuhi banyak benda, kita terdedah banyak benda, macam Dr. Han cakap tadi, ada banyak, kiranya faktor-faktor luar. Kalau kita tersilap isi diri kita, tersilap isi dengan our benchmark, kalau kita tak faham yang sebenarnya self-reflection ni adalah untuk, ataupun muhasabah diri ni adalah untuk bawa kita kembali kepada fitrah kan. Sebab I think that's the thing jugalah yang completekan muhasabah diri ni, yang Syifa rasa Syifa boleh dapat daripada apa yang Dr. Hasya tadi tu. Kalau kita muhasabah diri ni patut bawa kita kembali kepada fitrah yang always make us remind ourselves yang apa-apa pun it is still kita ni tetap hamba Allah kan. Dan benda tu, benda basic yang Syifa rasa, walaupun kita rasa tahu, tapi nak faham benda tu untuk buat masa sekarang ni is very difficult, ataupun kita cepat lupa nak instillkan benda tu. Okay. Yeah. I have an answer for that. Kalau boleh Dr. Har masuk kat sini. Ke Syifa habiskan dulu. You in the tak apa, beginning Dr. of Hasya. another Saya rasa sentence Dr. Har tadi. boleh confirm. Selalunya Dr. Har dah sambungkan apa yang Syifa nak sampaikan. Okay, thanks. Okay, Alhamdulillah. Dr. Har kan sebenarnya bulan Julai yang lepas dalam Usrah Dr. Har, salah seorang anak Usrah Dr. Har Izzian, dia kata, Dr. Har dah baca tak buku Daring Greatly? Ni. Daring Greatly ni,
ditulis oleh Brené Brown, kan? Dan doktor kata, oh belum lah, ya. Dia kata, oh doktor kena baca, dia kata tahu. So okay, so I finally got it, and then dia kata, daring greatly. I like the tajuk juga. Dia kata, how the courage to be vulnerable transform the way we live, we love, we parent, and we lead. Macam tu kan? So kan actually-nya, bila Dr. baca, self-reflection is very, very, you feel very vulnerable tau. And what do you do when you feel vulnerable? You run away. And if you want to have self-reflection sebenarnya, a true deep self-reflection, you have to be daring enough to go into that because it's painful. Tak ya? Jadi and then of course bila kita banyak self-reflection, kita pun open tau to other people punya feedback. Ya, malahan kadang kita solicit feedback pula, especially dengan orang yang kita trust, orang yang kita tahu have our interest in their mind, you know. And so these people are very honest, tapi it's painful tau. Itu sebabnya kita tak suka self-reflection tu. And bila tak baca, I said, you know, one of the most vulnerable thing in our life is when we realize that there are a lot of gaps in our life kan. And then tu sebabnya kita prefer not to know. Doktor jadi doktor ni tahu sangat. Ada patient, dia tahu dia sakit sebenarnya. Something is not right. Tapi dia tak datang jumpa kita sebab dia kata, baik saya tak tahu doktor. Dia kata, daripada saya tahu. Why are we like that? That is our vulnerability. Ini kalau doktor boleh bacakan sendiri kan, dia kata, vulnerability is not weaknesses. And the uncertainty, risk and emotional exposure we face every day are not optional. Kan? And then dia kata, our only choice is a question of engagement. Maknanya, kita nak engage tak dengan vulnerability kita tu? It's not going to go away, actually kan Syifa? Dia kata, our willingness to own and to engage with our vulnerability determines the depth of our courage and the clarity of our purpose. The level to which we protect ourselves from being vulnerable and running away from that is a measure of our fear and disconnection. Lagi-lagi kita lari daripada tak nak buat muhasabah ni, sebenarnya kita sangat disconnected dengan hidup kita. Dan oleh sebab itu, no wonder lah kita akan pergi kepada area yang tadi tu. You know, we start to have unrealistic expectation on yourself. Sama ada dia pergi ekstrimnya, pergi narcissistic ke, being narcissistic ke, atau being self-destroying ourselves kan. Jadi so Dr. Han nampak memang we really need to talk about muhasabah ni in this very early kan. And Dr. Han harap sangat anak-anak Dr. Han yang dengar ni, kalau misalnya sebelum ni muhasabah kita tak berapa mendalam, sebab benda-benda ni lah semua yang kita rasa kita takut dan kita rasa macam so vulnerable. Agaknya malam ni kita kena sebelum tidur ni kan, kalau di Malaysia ni atau di tempat-tempat lain ke, maybe sebab muhasabah diri paling baik masa sebelum nak tidur lah. What have I done today? Cukup tak solat 5 waktu tu? Kan? Dah cukup tak terima kasih saya pada Allah? Quran tu dah baca tak? Lepas tu kita take stock lah. Oh, kurang lah yang tu. Okay, besok. Kalau ada besok tu, sebabnya tak tahu lagi bangun ke tak bangun kan ya. Jadi, itu pun lagi satu kita takut. Tak naklah fikir pasal mati-mati ni. That is again your vulnerable spot kan. Oh, Syifa, macam Dr. Han, terima kasih lah dekat Sister Izian kerana suggest this book. Selalu Dr. Han sebelum beli buku, Dr. Han dengar dia punya TED Talk dulu. Kan? Most of this bestseller punya author, they will have some kind of TED Talk juga kan. So dengar. Jadi I think this is Dr. Han memang rasa bila baca tu kan rasanya aduh sakit kan ya. Tapi that is our vulnerability lah sebenarnya, and we always run away. At the end of the day, dia kata bukannya orang yang komen dia pasal orang patut buat macam patut buat macam tu. Actually the one yang paling courageous adalah orang yang dekat padang tu. Kalau misalnya katalah di padang bola kan, kita komen lah apalah, masuk gol lah sini kan, tapi sebenarnya yang betul-betul buat tu yang ada dekat padang tu. So are we going to be present or not? You know, to face our deepest fear ni. Dan oleh sebab tu agaknya paling kita takut adalah nak kenal diri kita sendiri. Very paradoxical kan? Sepatutnya kita sangat suka nak kenal diri kita, tapi sebenarnya kita rasa I prefer not to know.
Dan kita bimbang tu kan Syifa, Dr. Hassan lepas ni Dr. Ha berhenti. Kita bimbang nanti kita betul-betul kenal siapa kita tu, maknanya Johari window kita tu Allah buka betul-betul tu the unknown self tadi tu. Kita tak naklah unknown self tu besar sangat kan ya. Kalau boleh kita cari, itu sebabnya muhasabah diri tu. Kalau tak nanti di unknown self hanya akan Allah dedahkan nanti ketika kita sorang-sorang di mahsyar tu nanti. Kan takutnya masa tu lagi terrisau kan ya. Jadi wallahu alam tu pandangan Dr. Har. Bila kita decide untuk buat tajuk self awareness ni, Syifa pun buatlah a few reading. Lepas tu sebenarnya self awareness muhasabah diri tu adalah self reflection. Melayunya muhasabah diri, ataupun maybe some people say like lebih Islamik punya pendekatan. But it's actually benda self-awareness ataupun dalam buku-buku yang Dr. Ha share. Ni semua konsep dia memang dalam agama kita sendiri dah terapkan kan. Yang macam Dr. Ha share tadi. Dan Syifa nak share, Syifa ada baca satu kajian ni, Harvard Business Review, dia buat kajian terhadap 5,000 participants. Hanya ada 5 ke 10% orang sahaja yang betul-betul faham dan ada kualiti self-awareness ni daripada 5,000. So dalam kajian ni nak katalah self-awareness ni mungkin ada orang rasa dia dah cukup self-aware, tapi the quality itself hanya 10 ke 15% ni je yang ada. Dan this kajian ni nak tunjukkanlah betapa pentingnya self-awareness ni bukan je untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang sekeliling kita. Macam Dr. Ha share tadi, without having a proper self-awareness, kalau kita narcissistic tadi, kita akan rosakkan orang sekeliling kita. Kalau kita self-destruction, kita akan rosakkan diri kita sendiri kan. So I think we never know lah what's the, orang kata kayu ukur yang paling ideal kan untuk kita. Adakah kita ni dah betul-betul self-aware kan tentang diri kita. Because I think humans are very subjective kan Dr. Ha. Macam kita ada objektif kita. Kita semua nak masuk syurga, kita nak ada plan kita. We have all these objective things. But again, ourselves is very subjective. Dan mungkin self-aware yang kita letak ataupun kita usahakan dalam diri kita ni mungkin tak sama dengan orang lain. Tapi as long kita macam ada kesedaran alhamdulillah untuk kawan-kawan yang join hari ni kan, kita dah faham dah, oh it's very important self-aware. Maybe kita boleh lah perlahan-lahan instillkan benda rutin untuk self-aware ataupun self-reflection ni dalam diri kita. Macam Dr. Ha share tadi, mungkin sebelum tidur kita boleh perlahan-lahan buat muhasabah diri dan sebagainya kan. And sebelum Syifa teruskan lagi ni, kita nak open jugalah dekat kita punya kawan-kawan. Kalau ada soalan, boleh je tanya. Yang ni pillow talk, bukan Syifa dengan Dr. Ha je. Semua orang boleh berpillow talk sekali. Okay. Self-aware, mengenali diri. Dr. Ha ada tak kiranya tips ataupun tadi Dr. Ha dah share dah sebenarnya tips ni, tapi maybe just one thing lah yang Dr. Ha memang selalu pesankan dekat anak-anak Dr. Ha ke, dekat orang yang Dr. Ha sayang. Tips yang boleh kita rutinkan untuk kita lebih mengenali diri kita ni. Okay. Baik, okay. InsyaAllah mesti tips tu banyak orang lain pun ada juga ya. Kalau nak tambahkan dalam komen semua tu ya. Yang paling penting, Dr. Ha rasa yang ni lah, maknanya kita kena tadi tu one step into your wisdom tu is actually untuk kata ya, tanamkan keazaman, saya nak kenal lebih lagi tentang diri saya ni ya Allah. Okay. So mungkin yang paling pertama adalah ya, untuk discover diri kita ni adalah abdi kepada Allah. Apa maknanya menjadi abdi kepada Allah ni? Abdi ni sebenarnya kita katakan ada tuan kan, dan dia takkan boleh nak buat apa melainkan tuan dia benarkan. Okay. Dan apabila Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya tak ada tujuan lain Allah ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk abdi pada Allah. Kita punya DNA ni memang untuk mengabdikan diri. Kita ada jiwa hamba, ya.
maknanya kita the way we are wired, DNA kita tu memang ya apa tu memang kena ada tu ya. Kena tahu. Ada yang tanya kan, Yan ni kata, perlu tak cari mentor atau siapa yang hebat untuk follow dia step berkenaan self awareness. Okey, nanti ya Yana nanti Dr. Han nak jawab sebab ni kira macam dah dia ada kasyaf sikit, dia dah jawab dulu dah, maknanya mentor tu kan. So itu salah satu tips je lah. Tapi okey, sebelum tu maknanya dia kena tahu kita ni memang menjadi abdi pada sepatutnya sememangnya semestinya Allah ciptakan kita tu hanya itu saja tujuan dia. Jadi kalau kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah yang Esa, yang satu-satunya mencipta kita ni, kita akan jadi hamba kepada orang lain. Menjadi hamba kepada mungkinlah ibu bapa kita, nanti kalau ada suami atau isteri jadi hamba kepada pasangan kita, ada anak nanti jadi hamba kepada anak kita, jadi hamba kepada nafsu kita sendiri, tu yang kita risau lagi, jadi hamba kepada pangkat. Sebabnya kita memang ada jiwa hamba tu. Tapi hamba yang selain menghambakan diri kepada yang selain pada Allah akan betul-betul memperhambakan kita. Kita akan sangat orang kata sempit dada kita ni, ma'aisyatan dhanka hidup kita. Tapi kalau kita mengabdikan diri pada Allah, dia terbalik pula. Itulah kebebasan yang sebaik-baiknya. Ya, apabila kita hanya mengabdikan diri pada Allah dan hanya perlu kepada keridaan Allah saja, bukan rida manusia. Ni Saidina Ali kata, aku telah merasa segala keperitan hidup, tapi yang paling perit adalah berharap kepada manusia. Dia kata macam tu. Ya, jadi memang tak boleh, jangan. Itulah sebabnya kalau kita tak kenal diri kita ni, kita akan pergi tadi itulah jadi narcissist lah, kita jadi self-destroying sebab distraction kita sebab kita duk compare diri kita dengan orang lain, dengan pangkat lah, dengan duit lah, dengan apa. Yang itu sangat menghambakan kita dan sangat berat kepada kesihatan mental kita. Dibandingkan kalau kita mengabdikan diri pada Allah, that was like lapang dada kita, hati kita tenang, sebab itulah fitrahnya. Okay? Jadi, dan oleh sebab itu, pada pandangan Dr. Har, first step, tip tadi tu adalah untuk kembali menjadi abdi kepada Allah dan lepaskan diri kita daripada abdi kepada orang yang lain, kan? Ataupun segala benda yang lain. Selepas tu kita akan bertanya soalan pula, bagaimana saya nak tunjukkan kepada Allah yang saya adalah abdi kepadanya? Allah kata dengan cara kita menjadi khalifatul ard pula. Urus takbir dunia ni, urus takbir alam ini, kerana itu yang kita dihantar ke syurga, ke dunia ni. Padahal kampung kita syurga. Allah nak tengok dulu siapa antara kamu yang melakukan tugasan khalifatul ard ni. The next question, macam mana kita nak menjadi khalifah di atas muka bumi ni? Dengan kita jadi, bukan sebab Allah tak boleh takbir alam ni, Allah nak tengok siapa antara kita yang paling baik amalannya, dan macam mana dia mentadbir alam ini sesuai dengan semua sifat-sifat Allah tu. Rahmannya, rahimnya, adilnya, sabarnya, penyayangnya, lemah lembutnya. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga boleh menghukum. Bukan bila rahmah ni lembek je gitu, tak. We can deliver tough love. Kasih tegas ni. Kalau tak betul lah. Begitu kan. Jadi itu cara kita menjadi khalifatul ard. Bila jelas yang ini the next thing adalah untuk kita mengenal uniknya kita ni. Ni Dr. Han suka sekali. Bahawa kita ni langsung tak sama dengan orang yang walaupun katalah kembar, duduk dalam seiras lah, beza 5 minit je lahir. Mak ayah pun kata tersilap kan, terkeliru. Tapi kita adalah individu yang berbeza. Tu sebab macam tamprin kita berbeza, iris kita berbeza, semua berbeza kan. Bayangkan, ya Allah, sekarang ni ada 7 bilion lebih dengan manusia yang sebelum ni, yang selepas ni, semua tidak ada seorang pun yang Allah ciptakan yang sama. So, sekarang ni kita kena cari apa uniknya kita ni. So, the next thing, Dr. Har nak propose tip yang seterusnya, cuba tahu personality kita. Adakah kita ni pertama extrovert ke introvert? Dan tujuan kita nak tahu tentang personality ni bukan untuk merasa personality saya lah paling bagus gitu. Tak. Sebab kita akan tahu, Masya Allah, pentingnya rupanya orang yang introvert tu. Sebelum ni, orang extrovert macam Dr. Han ni, Syifa, kesian sangat dengan orang introvert ni kan. Macam tak tahu nak cakap pula dia ni kan. So, selalu Dr. Han risau betul kalau dengan introvert ni. Kita cakap 10 patah, dia 1 jawab dia.
Kan ya, lepas tu dalam mesyuarat 3 jam tu diam je lah. Ya Allah, kita ni dah macam, kalau duduk diam macam tu macam nak pengsan lah kan. Tapi dia orang pula tengok Dr. Hari, ya Allah, bila lah dia ni nak berhenti bercakap. Penat dah tengok dia. Kan, so kita kena tahu dulu. Sebabnya masing-masing kita ada kekuatan kita ni. Ya, dan dari sudut personality pun, tak ada seorang pun antara kita yang sama. Cuma ada lebih kurang ya, kita ni mungkin ya, selalu itulah Dr. Har, I'm sure macam-macam kalau ada yang ada latar belakang psikologi nak tahu personality ni ya. Psikologi tu apa maksud dia ni Syifa? Dia adalah ilmu nafs. Dia dah ilmu tentang manusia. Kan? Sangat penting. Jadi kan ada yang extrovert ke introvert ni pun dia ada split dia lagi. Ya? Ada introvert ni yang jenis tenang aja. Ada introvert yang dia sebenarnya kan sangat nervous tau. Ya. Extrovert macam tu. Ada extrovert yang tenang aja. Tapi ada extrovert yang kalau kabut. Ada. Ya. Dan kalau dilihat daripada sudut kepimpinan, yang ada calm trait ni and attribute ni, dia ni selalu jadi leaders. Dan yang orang kata anxious ni atau nervous saja ni, dia orang ni selalu jadi followers. Tak apa tu. Bukannya maknanya bila nak orang leader saja yang bagus. Tak. Yang ni Dr. Hassan selalu kata, bukan hanya kepimpinan tu yang penting, kepengikutan tu sama penting. Ya? Jadi yang ini juga kita kena tahu. So bila dah tahu tentang personality, kita tahu juga dengan cara macam ni kita berkomunikasi. Ya? Ada kaitan juga dengan dia punya personality tu Syifa. Ya? Siapa yang extrovert tu selalunya, dia punya komunikasi mungkin ya, orang kata lebih jelas kan. Dan kadang-kadang agresif lah. Macam Dr. Han ni, personality Dr. Han kalau ikut orang burung tu, Dr. Han ni helang. So helang ni dikatakan, dia ada bakat kepimpinan, ya? Dia boleh nyatakan apa yang dia nak, dia tak takut pun. Tapi kelemahan dia, bossy lah. Orang tak suka. Kan? Dia je. Kita tak lantik dia jadi ketua pun pandai-pandai je dia jadi yang macam tu. Dan orang yang eagle ni, dia agresif. Oleh sebab tu dia jarang ambil berat pasal orang lain punya emosi contohnya. Ya, itu kelemahan kita lah. Itu tadilah bila muhasabah diri. Ya Allah, teruknya saya. Ya. Jadi bila dah kenal tu, maka kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dan pada pandangan Dr. Han, kalau kita tahu tentang personality, tahu cara kita berkomunikasi, itu dah mula dah tu nak pergi kat self-awareness. Kemudian kita perasan, kita tahu kita kena sentiasa mendapat maklum balas daripada orang lain. Itu tadi, Yana cakap tadi, kena tak ada mentor? Kena. Kita kena ada mentor. Tapi mentor kita janganlah yang duk cakap bagus dengan kita. Syifa kita cari orang yang duk puji kita je. Bagusnya lah Syifa. Ya Allah, hai. Bertuah lah. Saya boleh kenal Syifa ni. Kalau macam itu je, dia bukannya pemberi maklum balas. Itu pengampu. Ya? Jadi, siapa yang kita tahu akan memberi kita maklum balas yang yang mesti kita dengar. Ni dia kan, ada kali kita kata dia tak tepat tu, dia punya faham tentang saya tu tak tepat tu kan. Sebelum kita cakap macam tu baik kita dengar dulu. Ya, sebab orang mungkin nampak tu tadilah blind spot kita tu. Ya, dan oleh sebab tu selain daripada muhasabah diri, kita juga kena secara aktif mencari ya orang lain untuk memberi maklum balas. Kalau macam sekarang kan, Syifa bekerja, ada bos kat atas. Macam kalau student, kita ambil exam tu, sebab itu sebenarnya nak dapat maklum balas tu. Ya, maknanya tu yang pensyarah buatkan assessment tu nak tengok. Dan apakah maklum balas yang paling penting? Bukannya markah B ke C ke D tu saja. Ya, itu satu jenis maklum balas, tapi dia yang kita panggil sebagai general feedback. Tapi sebenarnya feedback ni yang paling baik adalah yang lebih spesifik. Lagi spesifik feedback tu sebenarnya lagi baik sebab baru kita tahu kat mana kita nak. Kan contoh Dr. Han kata Syifa ni bagus. Bagus. Okey. Itu yang feedback yang paling tak guna. Bukan tak guna sebab apa? Tak tahu nak buat apa lepas tu. Kalau kata bagus, mana yang bagusnya tu? Ataupun kadang dia kata, Halina awak ni teruk. Teruk lah. Teruk yang mana ni? Teruk lah, semua-semua teruk. Takkanlah kot. Jadi, bila kita mendapatkan feedback, kita kena dapatkan spesifik yang boleh. Ya, maknanya kita tak boleh just happy bila orang kata okey macam tu saja.
apa yang okey? 1, 2, 3 okey. Apa yang tak okey? 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Kan? Barulah kita ada feed forward. Yang ni doktor nak kenalkan ya. Feedback sebenarnya dia tidak ada makna kalau tidak ada feed forward. In fact sebenarnya dia ada 3 serangkai tu. Feed up, feedback, feed forward. Okay, feed up ni sebenarnya task atau assignment yang Dr. Har bagi dekat Syifa tu. Kan. Kemudian feedback ni adalah apa maklum balas yang kita boleh dapat daripada persekitaran kita tentang kita punya performance tu. Dengan apa yang di feed up kan tadi. Kemudian dia mesti ditutup ataupun dirangkum dengan feed forward. So what's next? Apa kita nak buat? Saya tengok daripada task yang diberikan ni, saya hanya capai 50%. So what's next? Saya kena cari yang lagi 50%. Macam mana nak cari? Okay, 1, 2, 3. Gitu kan? Jadinya kalau kita tengokkan ya, feedback yang feedback yang kita kata konstruktif ni, mestilah feedback yang begini. Jadi bila kita mendapat feedback, kita kena spesifik, dan bila kita memberi feedback pun Dr. Har kena bagi spesifik. Syifa, Dr. Har suka ya sesi pillow talk kita ni sebab Syifa memang buat homework Syifa. Itu satu. Okay. Tapi yang Dr. Har rasa kurang sikit tu, Syifa ni takut sikit nak interrupt Dr. Har. Tu yang kena diinikan. Kan? Contoh kan ya. Dan apabila kita bagi feedback ni, satu ya, kita kena tahu apa dia feedback, apa dia criticism. Kan? Criticism ni, niat nawaitu orang yang bagi criticism ni, dia nak menjatuhkan you. Feedback, orang yang nak bagi tu, dia nak angkat kita. Dia nak tolong kita nampak yang blind spot tadi tu. Kan? Yang tu. Okay. Tapi pendek kata, dia bergantung kepada mindset kita juga. Kepada kerangka fikir. Bulan ni Dr. Har memang tengah cakap pasal kerangka fikir dalam Follow Me Dr. Har dekat TV Ikram tiap-tiap minggu tu. Ya, minggu lepas Dr. Har introduce apa dia kerangka fikir ataupun mindset. Ada satu lagi buku tu. Buku, ni. buku. Hari ni tunjuk buku je. Okay. Mindset ya, Carol Dweck ni. Dr. Har rasa dekat, kalau kat Malaysia ni, dekat semua buku-buku, kedai buku utama, Kino ke apa semua ada. MPH pun rasa Dr. Har kata. Dia bagus tu sebabnya dia meletakkan macam asas dua ni dulu, fix atau growth mindset, daripada situlah bercambah ya mindset-mindset yang lain. Okay, so orang yang kerangka fikirnya tertutup, kalau kita bagi dia feedback pun Syifa, dia akan rasa itu criticism. Tak. Akan maknanya dia go very personal tu. Ini mesti Dr. Har tak suka saya. Dr. Har nak menjatuhkan saya. Ni macam tu. Tapi orang yang ada growth mindset, orang kritik dia tu. Orang yang kritik tu memang nak jatuhkan dia, nak pull her or him down. Tapi sebabkan growth mindset dia punya criticism tu dia boleh flip jadi feedback juga. Tapi kalau you ada fixed mindset, terbalik. Orang bagi feedback bagus-bagus pun ikutlah macam ya. Pendleton methods lah. Macam-macam method tau. Kalau kami kat perubatan ni kita belajar feedback ni. Agak kita panggil Elizabeth Molloy. Dia ni yang memang kalau paper dia, kalau di Australia tu dia je yang publish lah tentang feedback ni tau. Dekat medical education ni. Kita panggil lah Elizabeth Molloy pula untuk bagi dia feedback. Dia still rasa tu criticism. Dan bila dia rasa criticism, saya tak peduli. Tu yang Dr. Har nampak generasi Syifa ni, dia ada karakter ni pula. Yalah, boleh cakap apa you nak, tapi I tak peduli. I will still go on. I am. Itu yang tu pada Dr. Har dia yang belum lagi ada dekat dalam self-acceptance tadi tu. Ya, dia banyaknya I'm either not enough or I actually have so much. Gitu tu. Jadi dia bila kita bagi feedback pun dia tak terima juga kan. Ramai Dr. Har tengok kan tu kalau kat netizen ni kan ya. Kita bagikanlah feedback ke semua kan. Tak apalah. Terima kasih lah. You ada pandangan you, I ada pandangan I. So kan kita pun malas lah nak bagi. So Dr. Har rasa satu lagi, bila ada orang nak bagi maklum balas, cakap terima kasih dulu. Bila
Sebenarnya masa kita kecil dulu, ramai orang bagi maklum balas kan. Semua tak boleh. Ini jangan tu gini. Kamu sifat. Masa kita kecil lah. Sekarang ni bila kita dah ada kerja, dah apa. Cuba balik Malaysia. Pakcik-pakcik yang dulu, makcik-makcik yang dulu duk komen je. Sekarang ni puji je. Bagus sifat kan. Sebab kita dah ada bargaining power. So orang jarang sangat nak bagi kita feedback. Sampai umur Dr. Har, tak ada orang nak bagi feedback. Yang nak bagi hanyalah yang nak kipas kita je. Bagusnya lah Dr. Har. Kalau Dr. Har tak ada, tak tahulah kita ni jadi macam mana. Macam tu tu. Dia macam, dia ada udang sebalik batu dia tu kan. Ataupun kadang-kadang punyalah mengampunnya. Kita baru, saya nak cadang. Okay, doktor kita ikut. Saya boleh cakap lagi kan. Tapi punyalah. Orang macam ni lah yang ramai kat keliling kelalang kita ni. Dan kalau kita ni jenis orang yang jenis mabuk, yang suka orang puji-puji ni, itulah dia yang kita tak dapat feedback. Orang dah benci ni, satu negara dah benci, dia still rasa dia orang suka lagi. Kan pelik tu kan? Sebab dia tak ada muhasabah diri. Kan? Sian macam tu. Ya, dia punya blind spot dia punya lah besar. Tiba-tiba bila dia tahu orang semua dah tak undi, dia boleh dia kata, orang tak suka saya ke? Rupanya sebab yang duk bagi feedback dia kata, Dr. Har memang bagus. Semua orang kata ni, next election Dr. Har lagi lah ni. Kita pun dah seronok lah dah kan. Tengok-tengok orang benci lah kan. Na'udzubillah, janganlah sampai kita terlalu, orang kata, penuh sangat kepala ni dengan, yelah ini antara narcissist lah kan ya. This is how they live their life kan. They keep on, especially kalau they are surrounded by people yang memang kerjanya jack aja kan. So lepas tu nanti barulah dia orang tahu kan. So na'udzubillah lah sifat. Janganlah kita jadi orang macam tu. Ya. So oleh sebab tu self awareness ni kan akhirnya dia membawa kepada self acceptance. Itu objektif kita. Bila kita kata kita ada self acceptance tu Syifa, when we look at the mirror, dan mulut kita ni hanya mengucapkan syukur dan puji-pujian pada Allah saja. Alhamdulillah ya Allah. Thank you ya Allah. Dan kita menunjukkan kesyukuran kita tu. Bukannya tengok je apalah. I hate to see myself. I tak suka tengok mirror. But I hate everything about myself. Oh ya Allah kan. Dan bila kita begitu, bila masa kita nak bersyukur kat Allah tu? Betul. Semuanya tak cukup kan? So Dr. Har nak tanya kat Dr. Har, kat Syifa malam ni dengan semua yang anak-anak Dr. Har yang ada ni. Apa lagi yang tak cukup ni? Apa yang tak cukup ni? Ya Allah. Ya? Malu tahu dengan Allah tu. Allah bagi banyak sangat tapi syukur kita sikit sangat. So mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh menerima segala yang Allah berikan ini. Ya? Dan seterusnya selepas tu kita akan go one more step iaitu mensyukuri nikmat Allah itu dan akhirnya menghargai semua pemberian Allah sekecil-kecilnya apatah lagi sebesar-besarnya. Betul. Okay. Tadi waktu Dr. Har ada cakap pentingnya mentor tu ada orang kata mak bapak ada tu, saya tengok komen betul lah tu sebab selalunya parents yang lebih tahu anak kan. Dan mungkin dia bergantung jugalah perhubungan kita dengan parents kita macam mana. Kalau mak kita tunjuk kita baik, yang baiklah mak kita nampak kan. Dekat luar dia tak tahu. Tapi basically orang yang terdekat dengan kita, dan mungkin saya boleh cakap cikgu-cikgu pun antara orang yang boleh kiranya boleh kita kategorikan lah sebagai mentor. Mentor is actually cikgu, tapi macam Dr. cakap jangan tersalah pilih cikgu ataupun mentor. Dan yang paling penting Syifa rasa dalam era sekarang ni, kok mana pun kita nak guna konsep mentoring ke apa ke, kita jangan, benda yang paling Syifa sendiri pun takut lah adalah fanatik tu. Fanatik kepada mentoring ataupun fanatik kepada ustaz ataupun sebagainya. Kok mana pun we need to know lah yang Syifa rasa penting juga. Syifa rasa Syifa pun nak pesan dari Syifa dengan kawan-kawan yang kita ikut ataupun kita dapat nasihat, ke mana pun kita still macam Dr. cakap, we are still a human being. Kalau benda tu tak lead us to Allah SWT, then it's totally wrong lah. Kalau, I think benda tu pun kita kena include dekat dalam kita punya self-reflection tu kan.
if that things lead us to that person or that organisation, or it leads us to Allah SWT. Kalau kalau dalam kita Okay. self awareness sebagainya, tapi benda tu sebenarnya tak lead kan pun kita kepada pencipta kita ni. Tak membawa kita kan. Tu Syifa rasa macam kita kena jaga-jaga sikit dalam masa dalam zaman sekarang ni kan. Kiranya niat tu awal-awal tu dah betul, tapi along the way alamak tersilap pula. So Okay. Untuk tu Dr. Han rasa that is an extension of bila kita dah tahu kita kena ada muhasabah diri dan kita mungkin ada benchmarking kita. So we start to get around people yang kita trust lah, yang kita panggil sebagai mentor. Dan ni selalulah orang-orang yang memang dah orang maklum lah bahawa dia ni mungkin ada group dia ataupun ada pengajian dia kan, dia pun macam mana kita nak elakkan daripada being so ta'asub tu tadi. Ta'asub ni pula apa yang Dr. Han belajar dan ni kan, this is actually group thing tau. Maknanya fikir kelompok yang bila you dah ada this thing, you don't see any flaws in that person. Semuanya bagus saja kan. In fact, you will defend that person. Kalau ada orang bagi maklum balas yang negatif ke contohnya. So akhirnya kita dapati macam kita mungkin lebih kepada kita punya center tu this person pula, bukannya pada Allah SWT kan. Okay. Untuk ni of course anak-anak kita ni semua memang sangat kurang ilmu dan kita sangat mengharapkan orang yang berilmu itulah pula yang membimbing kita. Tapi sebenarnya ciri-ciri ilmuwan itu dia banyak yang boleh menunjukkan yang ori atau yang fake macam tu. Ilmu ni kalau misalnya sepatutnya dia ibarat resmi padi, lagi tunduk lagi berisi. So kalau orang yang kita ikut tu banyak ilmunya tapi besar juga cakapnya contohnya yang juga macam contoh mungkin bila kita tahu dari sudut akhlaknya pula yang itu tu patut kita berhati-hati. Keduanya, tapi yang ni kalau misalnya dah fikir kelompok atau ta'asub tu semuanya kalau kita bagi tahu dia pun dia akan kata oh tu you memang dengki ke, you memang kan tu harapnya kita tak sampai kat situ lagi kan. Kita tengok dia sangat merendah diri, dia tidak menganggap dia saja yang betul dan apatah lagi kalau dia memburuk-burukkan orang lain begitu kan, itu bukan akhlak yang ni lah kan. Dr. Han pula arwah bapak Dr. Han dulu qadi, jadi ilmu Islamic background Dr. Han ni informally daripada dia ada satu pesan saja Syifa. Dia kata Islam ni dia sesuai dengan fitrah. Kalaulah misalnya ada sesuatu yang dikatakan datang daripada Islam tapi dia bertentangan dengan fitrah kita, baik-baik dia kata. Selalunya tu bukanlah dia mesti ada kelencongan di situ. Okey. Oleh sebab tu kita memang kena sentiasa ada membukalah pintu kepada muhasabah orang lain juga. Kan? Jadi kadang-kadang kan bila ada orang mak bapak contohnya kan apabila especially kalau katalah mentor kita ni akhirnya bila kita ni dengan dia kita jadi makin jauh pula dengan mak bapak kita. Contohnya kan kita balik cuti tak pergi jumpa mak bapak kita dulu. Kita pergi dulu dengan program dia ke apa ke. Lepas tu dia akan seminggu lagi dengan kita. Sedangkan kita balik cuti tu bukannya lama sangat kan, tapi tengok kena pergi situ dulu, tak pula pergi jumpa mak ayah dulu. Something is wrong sebab kalau ikutkan dari sudut priority jumpa mak ayah dulu. Kalau nak buat program pun mungkin selepas tu. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dengan kita semakin rapat dengan semakin melibatkan diri ni, kita lagi jauh daripada mak bapak, kita lagi biadab dengan mak bapak. Something is wrong. Kan? Something is very wrong sebenarnya kan. Walaupun mungkin kita dapati idea kita, ideologi kita, fikrah kita dah jauh berbeza dengan mak bapak kita dan kita selalu rasa mak bapak kita punya fikrah tu tak betul lah. Tapi dia ada adab dia tu. Macam mana cara kita nak berbeza dari sudut fikrah tu kan. Bukannya, so ini antara perkara-perkara yang apabila kita dah dapati inilah mungkin kelompok yang kita
selalu muhasabah kita kan, kita suka, alhamdulillah. Tapi dia sepatutnya kita menjadi lebih baik lah, bukannya pula makin lama makin jauh daripada perkara-perkara yang menjadi asas kepada Islam itu sendiri, Terima insyaAllah. kasih Dr. Ha sharekan tentang apa ni, bagi tambahan pula kan. So Syifa rasa dalam kita, Syifa rumuskan balik so self awareness memang penting. Sebab dia akan kembalikan kita kepada fitrah. Fitrah tu dalam untuk kita mengenali diri kita. And then so bila kita ada self awareness, kita akan self reflection. Self reflection akan bawa kita pada self acceptance. Dan self acceptance tu akan ada appreciation. Dan kita akan lebih mengenali diri kita. And will lead us kepada pencipta kita. Dan akhirnya kita dapat we able to know lah what's our purpose, dan kita dapat tunaikanlah tanggungjawab kita dekat muka bumi ni dengan betul, regardless what position that we have, dan yang kiranya walaupun kita anggap diri kita ni kecil, tapi sebenarnya kecil kita tu dia adalah besar, sebab nak memimpin diri sendiri tu sebenarnya yang penting. Sebab tadi macam kita cakap tadi, self awareness tu like mungkin dalam ni berapa orang yang join ni terbukakan hati pasal self awareness, tapi dia dekat luar yang tak aware macam mana pula kan. So towards nak pimpin diri kita yang kita rasa macam kecil ni, sebenarnya dah besar dah benda yang kita nak buat kan. Dan dan seterusnya dalam kita nak reflect diri, kita kena terbuka untuk feedback. And the most important part today is to have the feed forward, yang Syifa rasa itu jarang dengar. Jarang dengar. Selalu memang feedback je. Apa feedback? Berikan borang feedback kan, isi borang feedback. Tapi feed forward tu jarang sekali. So insyaAllah yang tu memang take home message lah untuk kita semua kan. And dalam kita adanya kawan-kawan, mentor, kita jangan lebihkan apa-apa pun. Kena always check if it's lead you towards Allah ataupun lebih menjauhkan apa yang Allah dan agama kita dah gariskan kan. And Dr. Ha, sebelum, kalau kawan-kawan ni ada lagi soalan boleh ajukan. Syifa tadi bila fikir balik, dengar balik apa yang Dr. Ha cakap, Dr. Ha ada cakap into the unknown adalah lebih baik tak tahu daripada tahu, sebab takut kan. So tapi kalau nak self aware, kita kena tahulah. But bila kita tahu, kita takut pula. So what is your advice kepada orang-orang yang rasa dia tak nak tahu? Better to just sit there, I don't want to know anything because it only scares me. Macam betapa kejamnya dekat dunia luar, ataupun betapa hiruk-piruknya politik negara ke, alam sekitar ke, I don't want to know. So bila tahu lebih menakutkan. Apa pesanan? Okay. Yang tu Dr. I'm glad you bring that up, sebab kalau Syifa nak masukkan konteks vulnerability kita tadi tu, mungkin ada satu kelompongan yang besar dalam discussion kita malam ni. Dr. Har daripada kat awal mengatakan bahawa kenapa kita tak suka nak muhasabah diri, kerana dia painful. Ya, dia macam, dan tu sebenarnya kita punya vulnerability spot lah. Dan oleh sebab tu untuk memulakan perjalanan kita kepada mengenali diri, kemudian muhasabah. Muhasabah ni kena buat. Kalau tak, kita tak boleh nak dapat self-acceptance, tak dapat self-appreciation tu kan. Jadi kalau selagi mana kita menunda-nunda kerana semata-mata kita rasa kita takut atau nak berdepan dengan kenyataan tu, Dr. Ha rasa selama itulah kita akan hidup di dalam kepura-puraan ataupun kita hidup di dalam kata macam tu tadilah, kita bimbang kita akan masuk kat dalam yang simpang yang satu lagi tadi tu. Mungkinlah kita tak ada expectation mengenal diri tu dengan tepat. Akhirnya kita terlalu mandang rendah diri kita, orang lain juga yang lebih baik, dan ataupun kita rasa kita lah yang paling hebat sekali. Jadi jangan sampai kat situ. So oleh sebab tu kan Dr. Ha rasa kalau katalah tapi Dr. Ha boleh jamin kalau kita menundakan lagi muhasabah diri kita, kita tak nak sebab kita rasa sakit,
hampir pasti kita akan ke sana. Dia tak ada yang kita duduk kat tengah-tengah macam tu. In fact agaknya hari ni kalau kita tengah rasa depressed ya, kita sebenarnya walaupun orang yang narcissistic ni sebenarnya dia nampak je hebat gitu, tapi dalam hati dia sangat takut tau. Ya, jadi kalau rasanya kesihatan mental kita tu macam ya merosot contohnya, cuba tengok yang ni. Kemungkinan kita lama dah tak muhasabah diri. Okey. Jadi Dr. Har punya pesanan tak adalah gantinya pada muhasabah diri tu. Tak tahulah kalau ada antara anak-anak Dr. Har kata, ada yang lain doktor, yang alternatif daripada muhasabah diri. Okey, main Dr. Har nak dengar, tapi setakat ni Dr. Har rasa dia memang kena muhasabah diri tu. Itulah ya, macam mana sakit dan pahit pun kena telan yang itu tu. Ya, buat pelan-pelan dulu Syifa. Dr. Har tak adalah nak kena buat muhasabah diri seterusnya teruskan gitu. Buat sikit-sikit dulu. Ya, kenapa agaknya saya contohnya lah kan dalam konteks ketenangan hati ni tak apa tenang ni. Ya, cuba muhasabah yang itu saja dulu. Kedua, kenapalah rezeki saya ni agaknya semua yang saya nak saya tak dapat ni muhasabah lagi. Ya, agaknya katalah sebagai ibu bapa kan, kita kata kenapalah anak-anak saya ni kan tak ada yang membanggakan saya. Hari ni Dr. Har dah face to face program UKM dengan warga emas ya. Warga emas ni dia banyak kekesalan ya. Selalunya yang ni tak ada apa, patut buat tu, patut buat ni kan. Jadi kalau misalnya tentang anak-anak pula ya, anak-anak ni dia hanya akan membanggakan kita selepas dia bangga dengan kita ni sebagai ibu bapa dia. Maknanya mak ayah ni dulu kena buat sesuatu yang boleh anak-anak banggakan, barulah kita boleh anak-anak kita boleh membanggakan kita. Itu sangat painful. Sebab dia macam, oh ya ke, agaknya mungkin kita ni pun ya, banyak benda yang kita buat sebenarnya masa anak-anak kita membesar, sebenarnya buatkan mereka rasa malu juga dengan kita punya perangai ni contohnya kan. Jadi bila anak tu pula membesar, dia tak ada pun buat sesuatu yang membanggakan kita. Ya, itu hasil daripada muhasabah diri. Sangat-sangat pahit sebenarnya. Tapi kita kena telan lah. Kan ya. Dan insyaAllah kita kena muhasabah dan buat penambahbaikan. Yang kita bimbang ni muhasabah pun tak nak buat penambahbaikan pun tidak. Akhirnya dia macam itu sajalah. Ya, dan akhirnya stagnan atau makin lama makin menurun pula. Dia punya prestasi tu. InsyaAllah janganlah sampai begitu. Sebabnya itu yang membuatkan kita rasa ya serba tak kena. Semua tak menjadi kan. Jadi mungkin pada pandangan Dr. Har, itulah sebenarnya apa yang harus kita buat, iaitu memang betul-betul memuhasabah diri kita dan dengan tujuan nak memperbaiki dan menambahlah mana-mana yang kurang tu insya-Allah. Okey. Lepas ada yang tanya ke personality ke apa benda tadi tu? Haiwan Dr. Har buat tu dekat mana? Buat online selalunya tak ada. Define animal character. Okey. Nasuha Dr. Har ni, tapi kan yang ni yang apa yang introduce ni Dr. Richard Stepp ya. Tapi kalau kawan-kawan Dr. Har yang ada psychologist background, dia akan kata hari yang ni sudah sign lah. So I tak berani nak ni kan, but it works for me sebab dia Dr. Richard Stepp ni boleh tengok dalam online tu DOPE ya. D for dove, O for owl, P tu for peacock and E tu for eagle. So dia nama burung. Dr. Har sebenarnya ada juga yang personality plan macam-macam kan Syifa. Dia bahagikan kepada 4 macam tu jugalah. Ya, 2 tu introvert, 2 lagi extrovert. So dove dengan peacock, dove dengan owl ni, ya burung merpati dengan burung hantu ni introvert. Ya, tapi yang peacock dengan yang eagle ni dia extrovert. Ya. So cumanya Dr. Har rasa senang dia ni sebab mudah nak ingat satu sebab dia ikut perangai-perangai burung ni, dan dalam test dia tu dia ada online test very simple ya, just tengok je DOPE personality test atau personality profiling test,
Dia ada online ya. Then nanti kan habis tu Syifa, dia bagi kita okay, you are berapa persen burung yang mana tahu. And then berapa persen pula 3 lagi burung tu. Dr. Hans being quantitative, that's very important for me. I am 55% eagle. Dia kata kalau dalam tu lah, dia kata if you actually have 40% and above in any one of that trait, you are true blue that bird tu punya personality. So you have all the strengths and you have all the weaknesses. So Dr. Hans 55, berapa kali buat pula Syifa, ada orang kata can this change? Boleh, perlahan-lahan boleh, tapi tak banyak lah change dia. Cumanya since Dr. Han tahu Dr. Han ni extrovert, tapi ada masa kalau kat tempat yang you tahulah orang extroverted are not really favored, then you will try, you kena jadi introvert lah. So this is what we call as introverted extrovert. And if you do that for a very long time, you'll be very unhappy because that's not yourself. Sama lah juga ya. Kalau misalnya you are an introverted person tapi you duduk kat satu tempat yang mana kalau you introvert memang orang tak cakap dengan you pun atau orang anggap you tu macam tak ada. So you have to really learn how to interact. So you jadi extroverted introvert. Lama sangat pun you tak happy juga because you know mana you pergi je you feel energy you so drained. So you tak sabar nak balik rumah and crash and you know macam tu lah kan. Yang ni Dr. Han nampak kalau kat US, siapa yang pernah duduk US, kerja US, belajar kat US ya, they are very extroverted society and they, kalau you tak bercakap maknanya you ni macam bodoh lah, you don't exist kan. So orang-orang yang introvert dekat American punya society mainly, they will become extroverted. Tapi they train themselves to be ni. Tapi di Malaysia ni pula yang mana favor more introverts, you know. So orang extroverted macam Dr. Han ni, kita sedar diri lah. So kita pun jadi introverted extrovert kan. Tapi of course tak boleh lama-lama juga jadi kita memang orang kata that is not yourself ya. Jadi so itulah antaranya ya Nasuha, kalau you tengok well maybe you know animal tu actually is the animal character, ada juga yang lain tapi Dr. Han tak biasa yang tu. Dr. Han lebih biasa kepada yang burung ni tadi, yang dove, owl, peacock and eagle ni. Betul. Lepas tu nak ingatkanlah apa ni, sebab ada orang kata the test maybe seems reliable but not valid. Macam Dr. Han dah cakap dah tadi, maybe psychologists will know more. So yang ini yang applicable dengan Dr. Ha. Kalau rasa nak lebih mengenali diri, you can always seek advice from psychologists, sebab mereka ada method yang lebih lebih reliable ataupun yang lebih sesuai untuk kita guna. Macam Syifa pun dulu. Yang ni kalau dulu, Dr. Ha, waktu kecil kita ibu bapa pun ingat kan dah kenal dah anak ni, tapi nak jadi rezeki I join contest yang mana dekat situ all contestant akan ada access ada clinical psychologist akan assess kita. So dan diorang akan jumpa dengan parents pula. Baguslah program tu, and it's actually program by Astro waktu during that time. Which is bila dah besar ni bila fikir macam bagus kan program macam ni, sebab sekarang kita banyak percaya benda yang macam you know kadang-kadang benda tu maklumat yang sampai mulut ke mulut saja, tapi kita tak rujuk kepada orang yang betul. Macam Dr. Ha pun dah sebut tadi, mentoring, you go to the right source kan. So yang ni online boleh nak tengok as a reference kan Dr. Ha, untuk kita lebih mengenali diri kita. Tadi Dr. Ha nak share apa tadi? Dr. Han buat juga yang BMI ni, yang Bayer Mix yang ni kan, yang untuk personality ni. So I got lah yang the ENFP tu. Cuma Dr. Han rasa benda ni macam susah sikit lah, and this might be very important for psychologists and you know research semua tu. Tapi Dr. Han memang extroverted kan. Kan dia ada tengok a few character lah. So Dr. Han macam combination Dr. Han memang ENFP. And then this is apa yang sesuai untuk Dr. Han, memang I'm a motivator. So I'm 70% extroverted, okay. I am 60% learning through intuition, you know, rather than sensing. My nature is actually feeling. That is about 55 to 45. So
kat situ Dr. Har ada dua lah, feeling and thinking, and my strategy is more of perceiving rather than judging. So kalau yang ni you nak, memang you kena bayar sikit, and they will send you the whole profile, and then tapi Dr. Har gunakan, and then bila I baca ni memang tak lari lah daripada yang that eagle bird yang I ada tu. Tahu ya. Tapi yang itu maybe lebih macam you know that leaders pun one of the character is actually able to motivate others kan. Jadi tapi kan Dr. Har punya closing remark macam ni. Once you get to know your personality, you jangan pula rasa yang you are the best. Jadi narcissist macam tu lah. You rasa you lah yang paling bagus, I lah paling extrovert. I used to think that way until I realised that Masya Allah, kepelbagaian personality ni sangat penting. You know, macam tadi the birds tadi kan, dove is actually, you know, macam biasalah dia ni jaksa pendamai. You know, dia orang tak suka gaduh-gaduh. They will always be very, you know, fair and friendly and loyal kan. Tapi weaknesses dove, they are the most yang paling resistant towards changes. Because dia orang rasa dia orang tak ada apa-apa sangat, dia tak kacau orang. You know, so there are yang ini yang dove ni, and di Malaysia, di kita punya surrounding, ramai orang yang dove ni. Sama dia memang true blue dove ataupun dia dah jadi dove. Ya, sebab dove tu yang paling best sekali, dia punya personality orang tak kacau. Owl pula is the perfectionist. Owl ni yang selalunya we are so grateful to all the owls in the world, because daripada owls lah kita dapat Harry Potter punya buku, kita dapat all this, you know, artistic and aesthetic punya ni from this owl who are so, you know, dia melancholic kan, dia very much into themselves. Cumanya kelemahan owl ni, they are perfectionist and the world is not a perfect place. So they get very easily depressed. This is the owl kan. Now, of course, the peacock. The peacock is the heart of the party. Bayangkan kalau peacock tak ada, kita semua boring aja tau. This peacock, dia kalau misalnya dia tak datang kerja, office kita tu jadi macam rumah mayat, tak? Tapi kalau dia datang, dari jauh kita dengar suara dia. Kita dengar dia punya high heels dia. Dan kalau dia agaknya beli something kan, kita kena cepat-cepat tegur, beg baru ya, you tahu tak, I dapat dia itu. Tapi maybe one day kita cakap pasal personality lah kan. Tapi peacock ni, they are forgetful, they don't remember names, you know, they keep on asking you every time, dah 10 kali jumpa pun, nama you apa ya? Sebab dia hanya ingat nama dia je kan. And of course eagle. Eagle ni macam saya cakap tadi, we are born leaders, we are, you know, some people kata memang you can train leaders kan, tapi for eagle, leading is just like, you know, second nature aja kan. Tapi we are bossy, we are self-centered, we are argumentative, because we always win our argument, not because we are right, you know, because other birds kan, dia menyampah nak gaduh dengan kita, dia bagi je kita menang. So sedar diri sikit orang yang macam Dr. Har kan. Okay, so Nazwa kata seronok pasal personality. I think we have to stop here. Tapi maybe sometimes kita ni, tapi kalau nak cakap pasal personality ni, Dr. Har rasa lebih baik a psychologist, not me. Cumanya I think this is part of that self-awareness lah kan. Sedarlah diri itu siapa. And I run towards my weaknesses now. After you are aware of who you are kan, you don't run away from your ni. That is, I hope, part of being daring greatly. So we run towards our weaknesses, not actually run away from it, insyaAllah. Okay. So Syifa agaknya kat situ saja lah kan kita punya program. So terima kasih banyak for your time. This time you are on air 1.5 hour. Thank you for your time Syifa, and insyaAllah bulan depan tajuk yang baru pula. Dr. Har mungkin memang Dr. Har bagi je kat Syifa ni. Kalau you all ada tajuk-tajuk apa yang nak Dr. Har bincangkan sama dengan Syifa, please let us know. Bagi tahu kat Akademi Dr. Har atau kat Syifa sendiri. So kita akhiri dululah Syifa kita punya perbincangan kita ni. Thanks again for coming to Akademi Dr. Har. So I hope Syifa jauh tu kan, perlukan sangat kita tembakkan doa kita kan, masukkan doa
dalam doa Rabitah kita pagi dan petang, jangan lupa Syifa Rosman ya, dan siapa-siapa saja di saudara kita yang ada ya, semuanya memerlukan doa. Ingat hadis Rasulullah katakan doa yang paling baik tu doa untuk sahabat yang dia tak tahu pun ya. Terima kasih Kita Dr. sedang Ha. mendoakan Sambil dia. tu Okay, so insya-Allah. doakan So itu ayah saja. saya nanti Right, pasal yes. accident. Isnin lepas doakan kesembuhan. Nothing serious but kereta total loss. Cumanya tengah dalam hospital untuk recovery semua kan. Doakan. Ya. InsyaAllah. Kita doakan ya. Syafa Allah pada bapa Syifa. So kalau dia sebenarnya lepas accident tu dia punya trauma tu, dia ada PTSD juga tahu ya kalau kan ya, sebab benda tu satu yang sangat mengesan sebenarnya. So kita doakan insya-Allah Syifa. Terima kasih banyak. So kita jumpa lagi bulan depan insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita dah nak tidur dah. Weekend kita dah habis dah. Syifa baru ada start lagi. Okay. Assalamualaikum.